Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Isi surah pesan JK Imam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk kita sampai ke surau ini, surau ke masjid. Surau ini menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mengerjakan sembahyang fardu maghrib. Yang mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah itu. Di ketika kita berada di penghujung usia, ketika kita mendapati umur kita telah bertambah setahun lagi, iaitu kita insya-Allah tak lama lagi akan ketinggalan ataupun meninggalkan 1432 Hijrah, akan masuk kepada 1433 Hijrah, kata silap saya. Maka setahun telah pergi meninggalkan kita, umur kita telah berkurang setahun. Telah berlakunya disebut tentang peristiwa hijrah yang kita tak lama akan sambut lagi, yang mana saban tahun kita cerita benda, iaitu penghijrahan Rasulullah SAW setelah perkembangan dakwah di Mekah merunduk, sambutan kurang, lalu diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah Islam berkembang, sampailah ke hari ini. Dan apa yang saya nak bawa sebagai mukadimah ini, tuan-tuan, sebagai kali kedua mari ke sini. Ketika dulu kuliah subuh dan ni kuliah maghrib. InsyaAllah kita, apa yang saya nak bawa sebab kita ini bersama-sama ataupun ma'al hijrah, bersama-sama kita berhijrah. Ditanya apa itu hijrah? Al-hijrah, ya, man hajara, nahallahu min. Hijrah itu ialah meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil sepenuh hijrah ataupun kedatangan hijrah ataupun tahun baru ini, marilah kita sama-sama melihat kembali diri kita, amalan kita, yang mana umur kita semakin hari semakin berada di penghujung dan akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Standby, Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini saya cuba bawa sikit. Apabila kita telah berada dalam suasana hijrah ini, suasana menyambut kedatangan hijrah, tahun baru hijrah ini,
Maka marilah kita semua cuba bersama-sama beristiqamah, berterusan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang istiqamah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam ayat yang ke-30 sehingga ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berlaku jujur, maka turunlah para malaikat kepadanya seraya berkata, hendaklah kamu semua tidak cemas dan susah, bahkan bergembiralah kamu semua dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah wali-wali kamu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan di dalam syurga bagi kamu semua apa-apa yang sesuai dengan seleramu, dan ada juga segala macam yang kamu inginkan yang datang dari Tuhan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bagaimana orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sumastaqam, kemudian dia istiqamah. Lalu ada janji-janji yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, hidup mereka ini berprinsip, ada prinsip. Dia tidak mudah diperkotak-katikkan oleh arus budaya dan sebagainya, tapi dia tetap istiqamah. Sebab itulah di antara mana istiqamah yang disebut oleh para sahabat, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya tentang istiqamah, maka beliau menjawab, hendaklah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hendaklah kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini satu uraian diberikan ataupun jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dan juga teman Nabi ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, kalau orang tanya kenapa Nabi berhijrah tidak bersama Sayyidina Umar, kan senang. Ya. Sebab Sayyidina Umar ni ganih kan. Memang kata Sayyidina Umar, siapa berani lawan kan? Okey, maknanya dengan Sayyidina Abu Bakar seorang yang lembut. Ya, Abu Bakar. Sehingga sayang Abu Bakar bila duduk dalam gua ketika bersembunyi, ketika dikejar oleh tentera-tentera musyrikin. Ya. Rasulullah duduk dalam gua tersebut, tiba-tiba tidur di atas atas pangku Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu ada lubang keluar kepala ular. Sayyidina Abu Bakar tutup. Dia kata supaya jangan Rasulullah SAW tu dibatu oleh ular. Sayang Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah. Bila kena batu tu bisalah meleleh. Anak mata tu menitik di atas pipi Rasulullah terjaga. Kenapa menangis? Dia kata kena batu tu ular. Rasulullah tenang, tak hilang. Kemudian datang tentera-tentera musuh yang telah musyrikin yang datang menjejak kira Islam. Ya, Sayyidina Abu Bakar takut.
Maka Allah SWT berfirman, ini apa kata Rasulullah SAW ini? Wala tahzan, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata-kata Rasulullah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan takut dan jangan bimbang, Allah bersama-sama dengan kita. Ini tuan-tuan, sebab tu kita istiqamah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, istiqamah dalam kebenaran. Walaupun apa terjadi, kita tetap bersama dengan kebenaran. Itu satu perkataan ataupun satu pandangan dari seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya juga kepada Sayyidina Umar. Lalu kata Umar, istiqamah adalah hendaklah kamu selalu lurus dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, serta jangan menyeleweng, ya, seperti perilaku tikus. Benar tikus, terus jalan lurus, ya, dalam mengerjakan perintah. Teruskan kerja perintah, jangan fikir orang lain. Ini kadang-kadang kita tuan-tuan, nanti apa orang kata. Masalah kita ni orang Melayu ni banyak sangat fikir apa orang kata. Dia tak fikir apa Allah kata. Ini masalah orang Melayu kita ni. Itu Quran ataupun pandangan Sayyidina Umar tentang istiqamah ini. Kemudian kata Sayyidina Uthman bin Affan pula, iaitu istiqamah itu adalah ikhlas. Ikhlas dalam melakukan kerja. Contohlah rakamkan dalam Al-Quran tentang ikhlas membantu orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sungguhnya kami bantu kamu itu adalah kerana semata-mata kerana Allah. Bagi makan kamu, bantu kamu semata-mata liwajhillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak minta jaza, yakni balasan, wala syukura, dan tidak minta terima kasih. Ini ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat kerja ikhlas ini, ya, maka Allah peringatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu dengan manna wal azam, dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang diberi, yang dibantu. Satu sebut, yang kedua jangan menyakitkan hati orang. Alah, kalau saya tak bantu tak ada itu. Macam lawan terongam macam sakit hati tak? Maknanya yang sebut, bila kita dah bagi, kita simpan terus dalam akaun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai hancur pahala-pahala kita atau disebut, jangan sampai menjadi debu sebagaimana menjadi debunya gunung-gunung yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa takunul jibalu kal ihnil mampush. Ya, dan gunung ganang telah berterbangan menjadi debu. Mampush ni dalam bahasa Arab, orang Melayu ni dia pelak sikit mampush. Itu. Mampush lebih kurang tu. Mampush tu mati, panah habis hilang tu. Mampush pun itu juga. Itu penambahannya tak apa tu ya. Elan lagi. Okey, kan. Sebab itu kita kena ingat istiqamah sesuatu. Sebab tu Sayyidina Uthman sebut istiqamah tu ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mukhlis, ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan buat sesuatu itu kerana mertua, kerana ustaz, kerana orang dan sebagainya, tetapi kerana Allah. Ya, walaupun orang suka, orang tak suka, tetapi kita kena fikir Allah suka kita. Jangan. Sebab itu kalau kita ikhlas, insya-Allah apa pun badai yang datang, rogaan yang datang, tribulasi yang datang, kita tak akan berkata bagi kita, aku buat kerana Allah. Tak peduli badai yang datang, tak peduli ujian yang datang, dia akan teruskan istiqamah. Okey, 3 kan? Sama lagi dah.
Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, istiqamah adalah menunaikan semua kewajipan. Apa kewajipan yang Allah dah wajibkan ke atas kita. Baru-baru ini orang-orang yang berkemampuan Allah telah wajibkan supaya pergi mengerjakan haji. Itu tuan-tuan, lalu mengorbankan duit, mengorbankan harta, mengorbankan masa, tenaga untuk mengerjakan haji. Allah ajar supaya kita berkorban. Dah dalam bulan puasa Allah ajar kita korban. Kemudian Allah tambah pula dengan haji. Apa ni? Allah Ta'ala sekali lagi suruh berkorban kepada mereka-mereka yang ada kemampuan. Yang tak ada tak payah lah. Sekarang pergi jual rumah, balik haji ada ke mana pula. Tuan-tuan, ya, itu kewajipan. Biar dua pula haji kan 6 November balik itu masalah. Lebih sikit kot lah. Okay, itu dia. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi tentang kewajipan lain, kewajipan semayang, kewajipan menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kewajipan, ya. Kewajipan menjaga urusan orang mukmin, kewajipan melaksanakan hukum Allah, perintah dunia dengan dustur Al-Quran, perlembagaan Al-Quran, kewajipan untuk memahami Al-Quran, kewajipan untuk mempelajari Al-Quran, kewajipan untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Semua itu kewajipan-kewajipan. Itu man istiqamah pada pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Banyak kewajipan kan? Kewajipan anak, bapa mendidik anak-anak supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan suami menjaga isteri, kewajipan isteri mentaati suami selagi arahan tidak melanggar syarak. Semua itu kewajipan. Kewajipan terlalu banyak yang dirakamkan dalam Al-Quran dan diterangkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan Sayyidina Ali tentang istiqamah. Okay. Alhamdulillah, kita di antara orang yang telah termasuk orang yang mula beristiqamah ialah jaga kewajipan. Istiqamah itu pada pandangan Sayyidina Ali. Kemudian ke pandangan Sayyidina Uthman, buat melakukan kewajipan dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana lain, tidak menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Awi dalam masalah bab tuan-tuan, kita cuba beristiqamah, berazam dengan kedatangan tahun baru ini. Kita berusaha bersungguh-sungguh dengan umur kita yang masih berbaki sedikit ni, tak lama lagi dah. Saya tengok ke depan saya ni, pada adat dia lah, kebanyakan banyak yang nak koi dah gitu. Kebanyakan lah Kalau ikut adatnya, tuan-tuan lah dulu. Saya kemudian lagi, saya muda hari baru 27. Tuan-tuan percaya 27 ke? Saya kata tuan-tuan itu. Tapi kalau segi syaraknya, siapa yang pergi, dia lah pergi dulu. Tak itu kan? Kadang-kadang baru 2 hari dah pergi dah. Tapi segi adat, tuan-tuan lah dulu. Sebab tuan-tuan lama, saya baru boleh. Kemudian okay, tuan sembai lah kan, nak balik, nak menjawab segala persoalan. Selepas kita balik sahaja, sampailah kita mati, setiap saat akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Mata kita, semua anggota badan kita, yang kita makan, yang kita minum, yang kita guna, ya, masa kita guna untuk apa, lidah untuk apa, semua dipersoalkan oleh Allah Ta'ala satu persatu. Baik kita minta sama Allah Ta'ala, wa hasibna hisaban yasira. Ya Allah, Kau hisablah aku ini ataupun kami ini dengan hisab ataupun perkiraan yang mudah. Itu kita mohon Allah Ta'ala selagi umur kita masih ada. Jangan tunggu tu kan. Lambat si nanti bila pula surat rasmi Allah bagi, ada ke? Macam kerajaan Selangor bagi surat rasmi kan. Kita lambat lagi mati, tak ada kan. Tunggu sekejap lagi.